Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya, kita menyambut Aidilfitri yang mulia ini. Dan sekarang ini saya sekali lagi dengan tetamu yang sangat istimewa yang kita dah bersiaran dengan beliau ketika hari Ramadan ketika dulu. Dan kini beliau bersama dengan saya sekali lagi. Orang yang memang saya kagumi dengan suaranya yang lunak merdu, yang terkenal dengan kasidahnya yang begitu hebat. Ya, dan saya berbangga berada di sisi beliau. Kak Ria yang sangat hebat dan tak lain dan tak bukan sahabat saya Ustazah Sharifah Kasif. Ahlan wa sahlan. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Masya Allah. Okey. Hari ini kita nak bercerita lain sikit. Kita nak cerita pasal hari raya, sambutan hari raya. Ni kita nak mulakan dengan keadaan yang ceria. Kita nak mulakan dengan gosip sikitlah. Bagaimana agaknya sambutan hari raya tahun ini dengan orang baru, keluarga baru, kehidupan baru? Cuba cerita sikit. Alhamdulillah, sebenarnya dia seperti biasa juga ya, raya tetap raya, kalau Ramadan tetap Ramadan. Mungkin semuanya keadaan tu berbezalah dari sudut sambutan Aidilfitri. Kalau sebelum ni saya lebih fokus pada keluarga, maknanya ibu, abang dan juga adik yang saya, adik keluarga yang kecil. Sekarang ada abang juga kan? Itulah kita nak cerita pasal abang tu, kita nak gosip usik-usik sikit lah. Usik-usik, orang kata usik-usik Aidilfitri. Ceritalah sikit, malu-malu. Aidilfitri pula. Okey, sekarang ni agak berbeza sikit lah tak menafikan. Saya akan beraya di rumah keluarga mertua. Dan juga hari yang selepasnya kita akan pulang ke kampung lah, ke Ipoh. Mungkin 2-3 hari di kampung. Kampung Kedah. siapa tu? Kampung Kampung, suami okey. di Kedah dan juga saya di Perak. Tak nak kenalkan ke? Tak apalah. Mungkin orang di luar sana nak dengar siapa agaknya yang sama-sama mengaji Al-Quran sekarang ni bersama-sama bergu. Saya lebih fokus di bidang Al-Quran ni, walaupun selepas berumah tangga pun kita memang tak pernah jauh daripada Al-Quran. Rata-rata yang bertanya mungkin saya dan suami ada membuka Akademi Al-Quran. Dan bagus. Memang perancangan yang amat baiklah daripada suami sendiri yang merancang sendiri untuk membuka Akademi Al-Quran untuk semua pelajar-pelajar, bukan kita fokus kepada negara Malaysia sahaja, malah di skala international. Kalau di Indonesia kita ada Quran Center. Memang berhasrat untuk membuka satu Quran Center di Malaysia. Okey, ada peringkat usia ke ataupun saya boleh jadi pelajarnya ke? Boleh. Saya kan nak belajar juga ni. Peringkat usia mungkin daripada 7 tahun asas untuk kanak-kanak dan juga sampai 12 tahun, kemudian tingkatan yang berikutnya 12 sampai 17 sampai 20, 25 dan seterusnya sampailah ke usia 50, siapa yang berminat sahaja. Itu perancangan yang terbesar saya lah. Bagus. Sebenarnya apa yang Ustazah buat ni, buat Akademi Al-Quran ni satu yang sangat bagus, sangat orang kata mulia, sebab macam pernah disebut oleh Ustazah dalam rakaman Ramadan kita sebelum ni, menyatakan bahawa dulu kita mengaji, kita main sebut aja. Ikut sedap mulut orang kata kan. Jadi kita tak betul kan. Jadi walaupun pandai mengaji, saya pun dah kata banyak kali Alhamdulillah, tapi orang kata saya kena betulkan balik, cek balik tajwid, dia punya sebutan dengan betul, makna pun tu kita kena tahu kan. Betul. Ini yang penting sebenarnya doktor. Kita baca Al-Quran ni bukan setakat ikut-ikut kan. Saya pun tak tahu kadang Allahumma salli Muhammad sallallahu alaihi. Kita tak tahu. Allahumma salli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallim ke wasallam ke. Kita ikut kebanyakannya. Sebab tu ini yang asas yang kita kena tahu dan kita kongsikan. Masa bila wasallam, masa bila wasallim, itu asas basic. Itu sangat betul, sebab kadang-kadang orang nak belajar betul-betul bahasa Arab pun kadang-kadang dia main sebut aja. Macam saya nak menegur sebab saya selalu dengar, selalu pergi Mekah kadang-kadang saya dengar Pak Arab cakap kif halak. Kif halak. Padahal itu untuk lelaki. Untuk perempuan kefalik. So kita main ikut-ikut, sebenarnya benda tu dia jadi pelik. Benda ni kalau orang yang dengar yang pandai betul-betul bahasa Arab, dia akan rasa kelakar lah. Dan takut juga makna dia membawa makna yang lain. Itu bahaya juga tu. Baik-baik nak doa dah jadi benda lain pula, dah membahayakan juga. Betul. Okey, satu akademi yang bagus. Mungkin Ustazah nak cakap kat mana kita boleh join akademi ni? Ada alamatnya ke, dah sedia ke? Kita merancang membuka akademi di Ampang Hilir. Cumanya belum secara formal lagi lah. Masih dalam perancangan semuanya kerana sibuk dengan semua orang tahu dengan album Al-Husna. Al-Husna. Ramai yang bertanya untuk album Al-Quran
Al-Quran pula selepas ini. Jadi yang nak mentadbirkan benda tu, kalau boleh saya nak biar saya sendirilah yang memegang anak-anak ni. Maknanya biar saya sendiri jugalah yang mendidik mereka, baik peringkat asas dulu dan juga taranum dan tajwid. Sebab kita kadang-kadang kita tak tahu, kita takut untuk asas ni, biarlah saya ada di akademi itu yang penting. Betul, sangat bagus ya. Sebab saya tengok kadang-kadang rakan-rakan saya yang bermain golf. Okey. Dia cukup particular kalau nak main golf ni, kata oh saya takkan terus turun pergi ke green dan pukul sebab takut pukulan tak betul. Lebih baik saya belajar pukulan basic dulu. Apa kata Quran pun kita buat yang sama. Jangan terus-terus mengaji, kita balik pada alif bata. Supaya sebutan kita betul, baru balik semula kepada mengaji. Betul Ustazah Betul. Okey. Baik. Jadi sempena Ustazah ada sempena Hari Raya yang mulia ni, sempena kita semua dah meraihkan. Mungkin Ustazah boleh bercerita dengan pendengar, penonton di luar sana, sebenarnya sambutan Aidilfitri ni untuk apa? Sebab kadang-kadang kita tengok orang ni menyambut Aidilfitri ni dah lari jauh daripada tujuan asal yang sebenar. Sepatutnya Ramadan tu yang kita sambut, meriahkan dia sungguh-sungguh. Tetapi Aidilfitri pula dah terlebih-lebih. Sambut Ramadan tak cukup sebulan. Sambut Aidilfitri lebih daripada sebulan. Betul. Ya. Dan kalau saya boleh bercerita pengalaman menyambut Ramadan di akhir Ramadan di Mekah, kita akan tengok betapa meriahnya Ramadan itu. Dan apabila tibanya hari raya, malam tu atau subuh itu dah nak ditakbirkan hari raya, malam itu buat pengumuman, satu masjid akan menangis kesedihan. Bersungguh-sungguh kesedihan mereka menangis sebabnya Ramadan dah habis. Tapi kita kalau nak kat sini, malam ni besok hari raya, ketawa mengilai, seronoknya, happynya tak terhingga. Berkompang, berlari, budak-budak suka. Jadi sambutan tu dah lagi. Mungkin Ustazah boleh cerita sebenarnya bagaimana adatnya, mengikut sunnahnya, sambutan itu seharusnya dilakukan. Yang mana harus didulukan? Baik, sebenarnya Aidilfitri ni dia berasal dari Aid. Aid ni maknanya Aid. Aidilfitri meraihkan kemenangan. Ya. Aid, Ain ya dal. Kemudian di hadapan Aidul Fitri, dia tak ada Aidil Fitri ke Fitri ke, dia asal ta gitu. Itu yang asas dia lah, yang bahasa Arab yang kita kena tahulah supaya tak terikut-ikut semua salah, semua salah gitu. Betul. Jadi sebenarnya Aidilfitri adalah satu perayaan yang mana kita meraihkan hari kemenangan kita berpuasa di bulan Ramadan 30 hari. Dan sebenarnya Aidilfitri ni kalau orang Arab, dia meraihkan pada hari raya pertama tu untuk keluarga dia sahaja. Betul. Ni orang luar tak boleh ziarah. Kita hari pertama dah macam-macam semua kan. Betul. Orang luar pun boleh datang. Tetapi kenapa keadaan adatnya sebegitu? Kerana dia untuk mengekalkan ukhuwah sesama saudara mara terlebih dahulu. Ini yang kita pentingkan dulu. Kemudian barulah kita buka kepada orang luar untuk hadir pada hari raya yang kedua. Kalau boleh itulah pada seawal pagi Aidilfitri kita sepatutnya pergi keluar untuk meraihkan dengan solat sunat Aidilfitri sendiri. Kerana apa? Waktu kita keluar itu sebenarnya ada seperlaungan malaikat daripada atas langit melaungkan, wahai umat Muhammad, wahai hamba Allah sekalian, wahai penduduk muka bumi, keluarlah kamu untuk keluar untuk bersolat 2 waktu, untuk maafkan saya, untuk bersolat 2 rakaat iaitu sunat Aidilfitri kerana meraihkan kejayaan kamu. Pastinya waktu ketika itu betapa para malaikat mendoakan kita. Ya, kerana apa pentingnya waktu ketika itu sebelum kita pergi untuk solat Aidilfitri, kita makan dulu di rumah, ambil sunnah. Kemudian kita bersalaman sesama keluarga, barulah kita keluar menunaikan solat sunat Aidilfitri. Masa tu adalah doa yang paling mujarab sekali. Allah angkat doa kita waktu itulah khutbah antara khutbah waktu solat Aidilfitri itu sendiri. Banyak lagi sebenarnya. InsyaAllah, bagus itu panduan kita kena ingat. Jadi saya rasa ramai juga pendengar di luar sana atau penonton di luar sana, kadang-kadang kita tak mengikuti sunnah ni. Bangun pun dah lambat. Kadang-kadang dah miss solat raya, sunat hari raya, tak pergi pun. Tapi lebih pada salam-salam minta maaf itu sebab nak dapat duit raya. Ni kita kata kita kena perbetulkan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di seluruh, apa kata kita mengambil iktibar ini, kita mengambil nasihat ini dan kita perbaiki semula. Itu yang saya kata tadi, apa kata kita dengar dan kita amalkan. Jangan kita dengar dan kita buat tak tahu saja. So ini kita kena perbetulkan sambutan. Baik, Ustazah, saya nak tengok kita pandang jauh pula, kita pandang 50 tahun ke depan.
Okey, kadang-kadang dunia kita semakin maju, semakin kita meninggalkan perkara yang wajib, kita meninggalkan perkara yang selalu diamalkan. Apa pandangan atau harapan Ustazah kepada Al-Quran dan pembaca Al-Quran ini kepada rakyat Malaysia khususnya 50 tahun daripada sekarang? Baiklah, alhamdulillah, soalan yang begitu baik sekali. Sebenarnya Al-Quran ini tidak boleh dijadikan ini satu bacaan yang bermusim. Ya. Kadang-kadang kita tengok bulan Ramadan semua sibuk dengan Quran, sibuk nak khatam Quran. Termasuk saya lah tu. InsyaAllah selepas ini, sebab tu bulan Ramadan ini adalah bulan yang mendidik. Ya, Kita betul. nak tengok, Sangat betul. Allah nak tengok apa yang kita nak buat lepas ni. Betul. Dalam Ramadan kita boleh bangun seawal 5 pagi, solat tahajud, segala-gala sunat kita boleh buat dan kita kena praktikkan selepas Ramadan. Itu yang sebenarnya mengajar. Bulan mendidik adalah bulan yang mendidik. Ramadan adalah bulan mendidik. Baik, kalau kita bercakap tentang Al-Quran, yang pertama sekali kita kena ingat orang yang membaca Al-Quran, orang yang lidah dia sentiasa membaca Al-Quran dan basah lidah dia kerana Al-Quran, dia merupakan VVIP Allah. Kita ada PhD, kita ada master, kita ada macam-macam lagi akademi yang lain. Tetapi dia tidak boleh lawan dengan orang yang lidah dia sentiasa basah dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang yang membaca Al-Quran pastinya Al-Quran akan mensyafaat, datang sebagai syafaat di dalam kubur nanti. Kalau dalam kubur kita tak akan dapat lagi dah peguam bela. Kalau dekat dunia kita boleh ada peguam dengan duit sahaja 50,000, 5,000, berapa ribu sekalipun kita boleh beli peguam bela kita. Tetapi waktu di alam kubur nanti duit dah tak bermakna lagi dah, doktor. Jadi Al-Quran inilah yang akan membela kita nanti. Dan yang ketiganya, sebenarnya banyak lagi. Yang ketiga saya kesimpulkan di sini, orang yang membaca Al-Quran ini pastinya dia akan dilapangkan dada, diberi ketenangan, yang mana pahala berlipat kali ganda daripada Allah itu yang akan membantu dia untuk mensyafaat di akhirat kelak. Sebab itu penting kita baca Al-Quran dan jadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup, bukan sekadar membacanya tetapi cuba belajar macam mana nak membaca sebagaimana diturunkan, baru datang kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Okey, kalau tadi Ustazah kata orang yang baca Al-Quran ni wajahnya akan tenang, okey. Cuba lihat, cuba kalau kita boleh zoomkan wajah Ustazah. Ya, kita boleh lihat betapa tenangnya wajah. Anda di luar tak dapat saya bersama beliau di sebelah ni. Kita boleh lihat betapa tenangnya wajah orang yang banyak mengaji Al-Quran ni kan. Itulah rahmat sejuk perut ibu yang mengandung. Sangat beruntung ibu kepada Yang Umi tu, sangat beruntung lah. Kalau dulu orang selalu cakap sejuk perut ibu saya mengandung saya dulu. Tapi saya bila tengok Ustazah ni saya rasa lagi sejuk kot. Lagi ada aircon. Semua itu ada daripada Allah SWT. Betul sangat-sangat Jadi Ustazah, sekarang saya nak minta Ustazah bagi tips pula lah. Kalau dulu masa bulan Ramadan kita bagi tips bagaimana nak mengaji Al-Quran, nak kena buat. Okey, macam Ustazah kata tadilah, lepas Ramadan ni orang dah mula kurang tinggalkan Al-Quran. Okey, jadi apakah tips yang boleh kita buat untuk orang mendekati juga Al-Quran, kegunaannya dan sebagainya? Silakan. Sebenarnya ada banyak sangat perkara, banyak faktor yang boleh kita imarahkan Quran. Sebab tu Quran ni dia kena imarahkan. Kalau tak imarah dia jadi dull, dia jadi macam tak nak baca, tak seronok nak baca. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali kita kurang mahir dalam makhraj huruf. Itu yang paling penting. Macam mana pula yang dikatakan kurang mahir dengan makhraj huruf ini? Sebab bila kita baca, kita tak rasa zauq dalam bacaan kita. Bismillah contohnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berbeza dengan kalau kita hanya mampu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita sendiri pun akan rasa tak seronok. Sebab itu Allah banyakkan ilmu. Sebab itu Allah turun dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbu an yuqra al-Qur'anu kama unzil. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu begitu sayang dan cintakan orang yang boleh membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan. Itulah dengan lahjah al-Arabiyahnya, dengan taranumnya. Sedangkan baginda Nabi cukup suka orang yang bertaranum. Yang pernah satu ketika baginda Nabi tersangkut duduk dekat rumah Ibnu Mas'ud. Waktu ketika itu yang mana Ibnu Mas'ud sedang melaungkan bacaan ayat suci Al-Quran, terpesonanya baginda Nabi sampai lewat pulang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha waktu ketika itu. Maknanya Nabi juga memang menggalakkan
Sebagaimana sabda Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan di kalanganku orang yang tidak melagukan Al-Quran. Jadi dengan cara imarah begini, maka kita akan terasa suka nak baca Al-Quran, kita akan rasa suka nak dengar tilawah Al-Quran dan sebagainya. Wallahu alam. Okey Ustazah, kita nak sampai ke penghujung dah. Menarik lah. Kalau macam seperti biasalah bila kita berjumpa dah rasa cepat kan. Saya pun rasa tak puas ni. Tengok-tengok dah queue dah ni. Kita dah sampai ke penghujung. Tetapi kita masih ada satu segmen. Di sini saya ada pilihan untuk Ustazah pilih. Ini soalan yang tak ada kena dengan yang kita nak cakap pasal Quran ke, pasal petua ke, tak ada. Yang ni soalan dia komersial sikit. Nasib-nasib lah yang mana. Itulah bezanya Dr. Syarifah Mazlina ni yang tiga pula. Okey. Bacalah silakan. Okey. Apakah perkara yang teringin anda lakukan yang masih belum tercapai dan kenapa? Mungkin Ustazah boleh jawab. Okey. Okey. Sebenarnya yang saya teringin ada adalah Akademi Syarifah Kasif. Okey. Akademi Al-Quran InsyaAllah. Syarifah Kasif ataupun Akademi Al-Quran Badi'ul Zaman. Dan saya juga teringin akademi itu sebenarnya kita buat di dalam masjid, yang mana kita membina sebuah masjid yang tidaklah bermilion-milion sangat, mungkin dalam lebih kurang lah begitu kan. Tetapi dalam masjid itu dibina sebagai satu pusat dakwah juga. Masya-Allah. Dan saya memang meletakkan apa yang tinggi lah untuk membina masjid Badi'ul Zaman, dan juga mempunyai yayasan dan juga Akademi Al-Quran di dalamnya supaya imarah masjid itu. Bagusnya. Saya rasa ramai orang di luar sana yang ingin berkongsi pahala dan membuat pelaburan di dalam masjid ni. Saya akan jadi salah seorangnya, akan bersedia untuk bersama-sama insya-Allah jemput saya. Ya, saya rasa ramai orang yang nak bersedekah, dan kebanyakannya mereka ingin kalau boleh diabadikan ke dalam pembinaan masjid. Ini satu yang sangat mulia. Ini akan menjadi jariah kita kekal sampai bila-bila di akhirat besok insya-Allah kan, selagi orang guna. Mudah-mudahan kita doakan ramai-ramai, penonton di luar doakan ramai-ramai, mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh Ustazah Syarifah Kasif ini akan menjadi kenyataan dan dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebagai satu hadiahlah kepada pendengar dan penonton di luar sana, boleh tak Ustazah berkasidah sedikit untuk kita? Kalau ikut pilihan saya, pastinya saya suka Al-Husna. Al-Husna. Itu memang saya suka. Lagi satu, yang kedua tu yang dipakai gendang. Dum. Saya lupa apa nama dia tu. Itu memang menarik. Rusli. Yes. Itu memang sedap. Okey, pilihan Ustazah lah yang mana yang halu telinga kita hari ini. Untuk hari raya ni Doktor. Ya, sempena hari raya ni ya. Kita guna track nombor 2 tu. Okey, silakan. بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا بشرابه الأقداح. Masya Allah. Sedap kan? Jadi bagi mereka yang belum lagi mendapatkan CD Syarifah Kasif, seperti yang kita telah sebutkan sebelum-sebelum ini, dapatkannya di pasaran sekarang. Anda tak akan kerugian ya. Dan saya rasa kalau beli CD ni memang sambil kita dengar tu kita mendapat pahala, ganjaran yang hebat. Kita boleh sambil-sambil boleh hafal Al-Husna ya. Dan ini satu yang bagus bagi pada anak-anak. Jadikan dia hadiah sebenarnya. Cukup bagus. Ya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sempena Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah, dan mudah-mudahan rancangan ini semakin meriah, semakin ramai penyokong dan pengikut. Begitu juga saya doakan kejayaan Ustazah. InsyaAllah kita doakan akademi itu akan menjadi kenyataan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat berhari raya. Maaf zahir dan batin daripada saya. InsyaAllah kita kudara lagi akan datang. Assalamualaikum.